Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala ali baitihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi ajma'in wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal wasi'ul karim. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yu'allimana wa an yufahhimana wa an yaftaha alaina futuhal arifin innahu ala kulli syai'in qadir wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman nafi'a ya rabbal alamin. Alhamdulillah, banyak-banyak syukur kepada kita kepada Allah Subhanahu taala yang mana Allah Taala bagi peluang kepada kita masih boleh menyambut bulan Ramadan al-Mubarak. Hari ini hari pertama Ramadan. Jadi alhamdulillah pada hari ini juga kita akan mulai belajar kitab Sulam Munawwar bagi Syekh Allamah Al-Akhdari rahimahullahu taala dalam bahasan ilmu mantiq. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita selanjut kitab musannif kita rahimahullahu taala, terlebih dahulu mari kita sama-sama kenalkan ataupun yang dikatakan ulama mabadi ataupun asas bagi ilmu mantiq. Jadi setiap ilmu ia ada asas baginya, sama ada mantiq atau lain. Jadi setiap asas bagi ilmu mengikut ulama kita Ahli Sunnah wal Jamaah ada 10 atau dikenakan mabadi asyarah. Alhamdulillah. Jadi mabadi asyarah berkaitan dengan mabadi asyarah kitab kita mantiq. Kita mulai dengan ta'rif. Ta'rif kelima al-mantiq. Pada awalnya mantiq kalau di sisi lughah dia ni dia panggil masdar mimi. Masdar mimi daripada nut. Nut makna fikr. Nut makna al-fikr. Nut dengan makna al-fikr. Maka al-mantiq itu makna apa? Makna pada lughah, makna nut. Maka nut ia ada dua, ada nut zahiri, ada nut batini. Nut zahiri kita katanya yang didapatkan dengan pencerahan 5 ni, panggil nut zahiri. Kita tengok, kita lihat. Oleh kerana nut setengah dengan makna apa? Makna idrak, makna dapat. Nut dengan makna dapat ataupun makna faham. Setengah ulama an-nut makna faham, itu makna idrak batini. Kalau nut makna idrak, itu dengan makna nut zahiri. Ala kulli hal itu bahasan lughah panjang lebar. Kalau kita tengok kok, kita lihatlah dalam kitab, contoh kita At-Ta'rifat bagi Syarif Jurjani. Ada sebut panjang lebar dalam kitabnya. Baik, itu makna apa? Pada lughah. Adapun pada istilah, jadi al-mantiq fil istilah. Kalau kita tengok lagi kitab-kitab mantiq, biasanya ulama bitarikh lah. Jadi al-mantiq fil istilah makna al-qanun. Satu kaedah. Ta'simu mura'atuhu, yang menjagalah mura'atuhu ni makna mura'i. Mana kita meliharanya kaedah. Jaga saat itu az-zihna, yakni akan pikiran kita, anil khata'i fil fikri, daripada kesilapan pada pemikiran. Itu tarikh. Qanunun ta'simu mura'atuhu az-zihna anil khata'i fil fikri. Itu dengan makna istilah. Ataupun tengah ulama ta'rif yang masyhur, iaitulah ilmun yubahasu an ma'lumatis tasawwuriyah wa tasdiqiyah. Kalau kita tulis sikit ni hak ta'rif masyhur lah. Masyhur di sisi mana kita.
Al-mantiq ilmun yubhasu an ma'lumat tasawwuriyah wa tasdiqiyah. Min haitsu tusilu ila majhulin tasawwuriyin au tasdiqiyin. Nah, ini kita takrif apa yang masyhur dalam kitab-kitab ulama. Nah, nih kita tengok sikit, kita syarah sikit. Mantiq ialah satu ilmu. Sebab ilmu di sini, kalau kita cara tadqiq, ilmu ni makna jinsu fi ta'rif, jenis. Jinsu oleh kerana sebut ilmu, semata ilmu tu bukan mantiq, nahwu buat ilmu, fiqh buat ilmu, tauhid buat ilmu, iaitu jins, yang mushtarak. Yang mushtarak baina mahiyatus syai' wa ghairiha. Mana berkongsi di antara diri suatu, kita atas apa diri suatu iaitu mantiq, sebab kita dah bahas ilmu mantiq wa ghairiha. Nah, dan lain pada diri suatu iaitu ilmu nahwu, balaghah, sharah, fiqh dan lain pada ilmu. Dia panggil ilmu semua. Maka yubhasu ni hingga sampai akhir ni dipanggil faslun. Kalau kita nak tatbik qawaid mantiq dalam ta'rif ni, jadi mulai pada yubhasu hingga sampai sini panggil faslun. Kenapa panggil faslun? Ini panggil khususiyat. Mulai daripada yubhasu hingga sampai sini, ia panggil khususiyat bagi mantiq. Sebab yang dibahas tentang maklum tasawur ni apa makna? Makna idrak makna al-mufrad, asal makna. Kita dapatkan makna yang satu. Supaya kita kata insan. Apa makna insan? Haiwan natik, tasawur. Nah, kita kata ataupun isim, apa alismu, kalimatun dan alamat ila akhir, itu panggil tasawur, panggil idrak makna al-mufrad. Mufrad di sini lawan dia murakkab, bukan mufrad mana. Mufrad di sini maknanya muqabil bagi murakkab, bukan muqabil bagi musanna jam. Mufrad di sini makna muqabil bagi murakkab. Berarti kita dapatkan satu makna yang satu. Seperti insan, qalam, alatul kitabah. Ya berarti qalam. Kita kata alatul hati panggil tasawur. Lawan dia tasdiq. Idrak wuku' nisbah. Tasdiq mana tak? Idrak wuku' nisbah. Berlakunya nisbah. Sebab nisbah ni kena ada dua. Ia kena ada dua. Mahmul dengan maudhu'. Maudhu' ataupun maudhu' mahmul. Berarti nak panggil nisbah tu satu. Ia tak dapat tidak kita belajar ilmu. Sebab nisbah ni ia tak ada satu. Ia kena dua. Kita tak ini dengan ini yang panggil nisbah. Kita tahu apa nisbah di antara ilmu mantiq dengan tauhid ayat. Oleh kerana nisbahnya panggil apa hubungan dua tu. Apa alaqah kata. Artinya mantiq ni dia alat bagi tauhid. Itu nisbah dia. Apa nisbah nahwu dengan ilmu yang lain? Jadi nahwu ni alat bagi ilmu lain. Dia panggil nisbah. Baik, sebab nisbah kena ada dua. Kalau susah tak nisbah. Artinya nak panggil tasdiq ni kena kita dapatkan berlakunya nisbah. Berarti nisbah apa? Di antara dua ni. Seperti Zaidun qa'imah ni tasdiq. Kita nisbatul qiyam li Zaidin. Tasdiq. Maka tasdiq ni sama ada kalau mutabik di waqi' panggil sadiq, kalau mukhalif di waqi' panggil kazib. Insya-Allah tu khabar. Jadi maklum yang tasawur iaitu idrak manfaat, dan maklum yang tasdiq iaitu idrak wuku' nisbah. Min haitsu daripada sekira membawalah ia maklumat tasdiq ataupun tasawur dan tasdiq ila majhulin tasawwuriyin, kepada benda majhul tasawur. Berartinya kita ni yang majhul ni masih banyak lagi.
Benda yang kita tak dapat, yang kita tak faham, yang kita tak erti, banyak tidak terhingga. Tapi soalannya buat macam mana yang kita majhul nak jadi maklum? Soal. Sama ada tasawur dan juga tasdik. Tasawur dan tasdik. Berartinya yang tasawur, yang majhul tasawur tu tak dapat tidak kita nak jadi maklum tadi melalui dengan tarif. Tasdik ni ada juga cara dia, iaitulah dengan kias ataupun hujah. Berartinya kita katanya, contoh kita al-alam hadis. Kita kata al-alam hadis ni bagi kita orang mukmin, orang muslim daruri. Apa daruri? Tak kena kira banyak. Maka jelas, tak kena cakap panjang. Daruri. Tapi bagi orang mulhid ataupun orang bukan Islam, dia kena cakap panjang ni, alam hadis ni. Berarti di sisi dia majhul. Dia nak dapat kata, oh ya betul. Betul awak kata alam hadis. Dia nak dapat kata, oh iya tu berarti kita cakap panjang. Berarti di sisi dia majhul. Pada buat macam mana? Kita susun al-alam mutaghayyir. Kita tanya dia, dunia berubah atau tidak? Dia kata, ya berubah. Gelap, cerah, gerak, diam. Dia main gelap, style gelap tak cerah, gerak dia. Wa kullu mutaghayyir hadis. Kita kata, wa kullu mutaghayyir hadisun. Dan tiap-tiap yang berubah tu ialah baru. Apa makna baru? Mawjudun ba'dal adam. Ya nak ada, kamu dia pada tak berarti asal dia tu tak ada. Kamu dia ada. Dia boleh terima. Al-amu taghayyir, ya sadiq. Makna dia boleh terima. Wa kullu mutaghayyir hadis, ya. Berartinya setelah mana kita taslim, dua ni akan tubiklah qaulun akhar. Apabila kita taslim, apa makna taslim? Makna kita tak ada iktiraf, kita terima. Kita terima dua-dua ni, maka tubiklah qaulun akhar, iaitulah natijah. Berarti ni berarti bahawa setelah mana ni, jadi oh betul. Alam hadis berarti sebelum nak ada maklum ni, dia kena tersusun dulu maklum. Ni maklum. Ya, hak ni hak telah disetujui di antara kita dan juga lawan. Kita kata, masalah kita ada munazarah ataupun kita berdebat. Berarti di antara cara berdebat ni, berarti pertama kali kita kena cari qadiyah yang boleh sepakat dulu. Berarti yang masalah ini dah lah. Contohnya masalah. Berarti dia alam qadim, kita kata. Kita. Tapi kita nak menyabit ni, kita nak memkuatkan kita hujah kita ni, berarti kita kena susunkan qadiyah sebelumnya. Sebelum ni berarti kita carilah qadiyah yang boleh setuju di antara dua pihak. Berarti dua-dua ni dah setuju. Berartinya apabila dah setuju dengan lazim daripada kita setuju, dapat ni lah. Tapi kerana dia ni mukabarah, apa mukabarah makna tak terima kebenaran, walaupun dia taslim tapi dia tetap ni. Tapi nak ayat katanya ini majhul, tak dapat tidak kena melalui maklum. Ni maklum, ni maklum. Ini majhul. Selama ni majhul, jadi pindah jadi maklum pula. Apabila maklum, ya mari pula. Kalau kita tertib lagi, wa kullul hadis lahu mudis. Mari pula. Jadi hingga tak selesai. Jadi berarti majhul kita tak ada semua. Tapi majhul nak buat macam mana jadi maklum, kena susun maklumat, kena tertib maklumat. Maka maklumat ni lah, cara tertib ni lah kita kena belajar ilmu mantik. Cara nak tertibkan maklumat, susun maklum kepada majhul. Kalau majhul tu ubah jadi maklum. Selama dia maklum, timbul pula majhul depan. Kita susun pula maklum. Setelah majhul depan jadi maklum, susun timbul pula majhul. Jadi majhul tak habis-habis. Majhul tak habis-habis. Jadi kita ni majhul tak habis-habis. Oleh kerana apa? Selama mana kita tahu maklum, bahawa kita dapatkan majhul jadi maklum, timbul pula majhul. Jadi kita rasa nak tahu pula, kita usaha pula tertibkan maklumat. Yang masalah sekarangnya, maklumat yang kita tertib tu, adakah hak ataupun batil? Contoh kita kata, mudah. Ni nak kata mantik penting. Kalau kita tasawur dan tasdik ni menyalahi, kita tasawur dan tasdik menyalahi, jadi membuatkan majhul kita tu, yang pada awal majhul, jadi kita sangka kata maklum. Pada hakikat bukan maklum tu. Belum lagi maklum.
seperti kita kata yang duk jadi di antara Mujassimah, ataupun kita katanya Libra, kita katanya yang sekarang dunia sekarang Mujassimah, Libra, Sekolah, kita katanya semua tu kadang-kadang dia sengkau kata maklum, padahal itu masih maju lagi. Kenapa? Kerana dia tertibkan maklum dia tu tak jelas. Maklum dia tu tak jelas. Oleh kerana tertib dia tu masih dia maju lagi. Maka apabila tertib majhul, tetap tubik natijah majhul. Kenapa punca? Kerana dia tasawur dia tu tak jelas lagi. Dan juga apabila tasawur tak jelas, tasdik pun tak jelas juga. Baik, itu penting sangat tasawur tasdik ni. Jadi al-hukmu ala syai' far'un an tasawur. Ini kaedah ulama. Artinya kita nak hukumkan sesuatu, kita kena tasawur lebih dulu. Jadi kita kena tasawur lebih dulu, seperti mereka duk hukum kat ilmu kalam. Ahlul kalam bid'ah je. Ahlul kalam bid'ah. Ahlul kalam bid'ah. Dia tasawur macam mana ahlul kalam? Itu masalah tu. Ahlul kalam tu ada berapa bahagian? Yang cakap dulu, barulah kita nak hukum bid'ah tak bid'ah. Ni terus hukum, ni masalah. Ilmu kalam bid'ah atau ilmu kalam mazmum, hukum dicela. Ilmu kalam macam mana? Kena takrif dulu. Ilmu kalam dah berapa? Adakah satu ataupun berapa? Lepas tu takrif dulu. Tasawur dulu. Tengok tasawur tu macam mana. Kalau setelah mana tasawur dah tasawur jelas, bolehlah kita hukum mazmum ke, mahmud ke. Tapi mereka ni terus cepat. Itu sebab yang difitnah dalam masyarakat. Sebab mereka sebelum tasawur, mereka cepat nak hukum sebelum lagi nak tasawur. Baik, ini takrif di sisi kita katanya istilah. Kemudian pula kita pergi pula salah satu daripada mabadik, oleh kerana kata kalau tu sering disebutlah ulama, kata Sa'd Tazani rahimahullah ta'ala, segia bagi pelajar satu-satu ilmu kena tahu dahulu 3 perkara. Pertamanya al-had, yang keduanya maudhu', yang ketiganya tujuan. Ini paling akal, al-akal. Ta'arif ilmu kita dah jelas, kata ilmu mantik, ini bahasa dia, tak sama dengan ilmu lain. Kemudian maudhu'. Maudhu' ni maknanya isi kandungan dengan cara ijmal maudhu' dia. Maka maudhu' dia ialah maklumat tasawuriyah dan tasdiqiyah. Ini maudhu' ni kita kata kadang-kadang terhad di dalam takrif. Ini maudhu' dia ni maklumat tasawur dan tasdiq. Apa saja maklumat tasawur dan tasdiq, itulah bahasan dia dengan cara ijmal. InsyaAllah kita akan perincian satu persatu. Kemudian pula faedah, ghayah. Tujuan apanya kita belajar mantik? Faedah dia untuk nak menjagakan takut berlaku kesilapan di dalam pemikiran kita, di dalam bahasan satu ilmu. Oleh kerana setiap ilmu ni dia guna akal. Pasti takutnya kita faham menyalahi dengan ahli fan, ahli ilmu. Supaya nak jaga takut berlaku kesilapan, maka mantik ni lah. Jadi kita membiasakan kawaid mantik, maka akan terjaga. Seperti mana kita membiasakan kaedah nahwu, akan terjaga lidah kita daripada kesilapan baca baris. Kalau kita membiasakan kawaid nahwiyah, kita baca, berarti kita baca, okey. Jadi baris akan selamat. Kalau kita tak jaga kawaid nahwu, walaupun kita ajar nahwu, jadi baca ikut. Susah. Begitu juga mantik. Mantik ni kalau kita jaga kawaid dia, jadi kesilapan dalam pemikiran tu terjaga, selamat. Oleh itu faedah dia. Kemudian dia pula kelebihan. Apa kelebihan mantik? Kelebihan mantik ni, kalau kita tanya lebih tak lebih? Yang buatnya lebih. Kenapanya lebih? Oleh kerana mantik ni jadi alat bagi segala ilmu. Alat bagi segala ilmu. Kalau kita nak banding, tapi kita tahu bila kata mantik ialah alat segala ilmu setelah kita belajar mantik. Tapi kalau sebelum kita belajar mantik, kita tak tahu kata mantik ni alat segala ilmu. Kenapa?
Oleh kerana dalam bahasan lain tu, kalau kita tengok cara ijmal, segala ilmu tak dapat tidak ia ada takrif. Kalau tak ada takrif bagi istilah, maka tak boleh panggil ilmu. Ilmu ni ada mustalahat, ia ada masail. Lepas tu ada mustalahat, ia ada takrif dia. Kalau tak ada takrif, tak boleh ilmu. Supaya contoh kita fiqh, kita ngaji fiqh. As-solah masalah. Mana nak faham? Ada takrif dia. Az-zakah. Al-hajj, taharah. Maka takrif tak sebut tu. Kita kata, kalau ahli fan tu, ahli fuqaha tu, kita kata, kalau dia tak guna qawaid mantik, maka fasik. Takrif dia tu tidak diiktibarkan. Berarti takrif semua yang kita fiqh kita belajar tu, yang disahkan, yang diterimakan oleh ahli tu, berarti takrif itu mengikut qawaid mantik. Begitu nahwu, kita ngaji nahwu. Isim, fi'il, har, mubtada, khabar, kita kata semua ada takrif. Berartinya kalau nahwiyin, kita katanya, kalau dia tak gunakan qawaid mantik dalam nak takrifkan mustalah tersebut, jadi takrif tu marfu', ditolak. Ditolak. Sebab ia bukan ilmu. Ditolak. Kenapa tidak ditolak? Seperti takrif kita Ibn Hisham, kita kata Ibn Aqil, kita kata Syekh Khalid, dan sebagai pada nahwi ni, kerana takrif itu mengikut qawaid mantik. Jadi selama mana kita mantik, kita tahu nahwu pun ada mantik. Fiqh ada mantik. Ulumul Quran pun ada mantik. Apatah lagi ilmu kalam. Tu sangat-sangat ada mantik. Usul fiqh pun ada mantik. Jadi segala ilmu ada mantik. Kenapa? Sebab ada takrif. Berarti itu penting. Itu paling kelebihan ilmu mantik. Walaupun sedikit, bahasan dia tu bukan panjang, sikit saja, tapi dia ni pengaruh di dalam semua ilmu. Lepas tu ambil dari mana mantik? Tanya istimdad, bahasa Arab panggil al-istimdad, diambil. Yang ni daripada akal. Aklus salim, akal yang sejahtera. Minal aql. Oleh kerana ilmu mantik ni ilmu daripada akal. Siapa yang, kalau kita tanya siapa yang wadik? Kalau wadik yang benar-benarnya, iaitulah masa Yunan, iaitu Aristotle pada awalnya, asal. Jadi mantik ni, kalau tu tanya mantik, semata-mata mantik ni, ia kita banding supaya gelah cawan air. Jadi di cawan ni, di semata-mata dia tak masalah. Yang masalahnya benda di dalam dia. Kalau kita buah arak, ini masalah. Bukan masalah di cawan tu, dalam tu. Jadi masalah sebenarnya di dalam. Arak tu, tapi membawa kau ada gelas. Gelasnya dia alat dia. Sebab kita dah bawa Jadi gelas pun masalah juga, membawa dia masalah juga. Kalau kita kita kata, okey. Jadi mantik macam tu, macam gelas Jadi kita nak hukum kata semata mantik tu haram, sunat, kita katanya harus, kita katanya kita nak hukum tadi, tengok di benda dalam tu. Dengan sebab itu mantik ni ia berhubungan dengan akidah. Mantik ia hubung dengan akidah. Berarti kalau kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah, okey mantik, tak masalah. Jadi kita guna mantik untuk menyelamat akidah kita. Tapi kalau Mu'tazilah, dia guna mantik juga untuk menyelamat akidah dia. Falasifah, tu sangat-sangat mantik. Untuk menyelamat akidah, mantik sama ya, mantik sama. Tapi guna tu. Jadi kita nak hukumkan mantik, kata gini-gini, disi guna. Yang guna untuk apa? Kalau untuk nak mengalahkan orang, tu haram. Yang paling untuk nak mengalahkan orang, seperti kita katanya falasifah, untuk ini, jadi itu haram. Waktu kembali kepada ilmu munazarah berdebat. Jadi haram. Jadi mantik asal daripada Yunan, maka diproseskan pada masa Islam, ditambah dan dibuang. Lebih masa Imam Ghazali dan juga masa Imam Fakhruddin Ar-Razi. Masa itu dia ambil mantik, dia tengok masail juz'iyah dalam mantik Yunan tu, belah mana ada bertentangan dengan, bercanggah dengan akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah, dia digantikan contoh-contoh sesuai dengan akidah kita. Kaedah tetap kaedah. Yang masalah contoh bagi nak memahami kawaid tu.
Ya, oleh kerana kita ngaji kawaid ni ikut kawaid apa-apa saja bang. Kalau tak ada contoh tak faham. Gitu tak? Tak ada contoh tak faham. Apa kita tanya nahwu ulama nahwu tak ada semua tapi tak ada contoh. Mana faham? Muktada. Tak ada contoh, tak ada contoh tu. Jadi tak faham lah. Susah. Boleh nak faham tapi susah. Jadi semua kitab, khususnya kitab mubtadi'in. Mubtadi'in, kita bagi permulaan kita belajar tu pasti kena banyak contoh. Tak ada. Jadi banyak contoh. Supaya mata dunia contoh saja-saja. Kalau kita buang contoh tinggal sikit saja. Kalau kita buang contoh, kita ambil saja yang kawaid sikit saja mata dunia. Ya ada banyak tu contoh. Durib tu, durib na, durib berapa tak 14 tu situ. Darab tu. Tu. Contoh saja. Kerana faham mubtadi'in. Maka contoh tu bukan ilmu. Ingat dia baik. Contoh ni apa? Juz'iyyu yuzkaru li idahil qawaid. Makna dia. Al-misal makna juz'iyyun yuzkaru li idahil qawaid. Juz'i yang disebutkan supaya nak menyatakan kaedah, berartinya contoh tu bukan ilmu. Tapi itu kita kalau kita yang belajar ni kalau mubtadi'in pasti kena fokus di contoh. Jangan fokus kawaid. Kalau kita tahap nak kelas kepada mutawassitin, jadi kita contoh tu kita tepi dulu. Kita fokus kepada kawaid, mendalami, faham sangat kawaid tu. Setelah nak muntahin, contoh kita tak kisah mula. Kita pisahkan ambil kawaid tersebut, kita boleh tatbik. Itu muntahin. Jadi kelas kita ngaji macam tu lah. Kita mubtadi'in ni kita fokus contoh. Contoh lebih banyak. Setelah mana kita naik tahap mutawassiti, kita tepi contoh, kita buang sikit demi sikit sebab kita fokus pada kawaid we faham. Sangat faham. Setelah muntahin, kita ambil kawaid kita tatbik pula atas juz'iyat yang tak ada lah lain. Kita ambil contoh yang luar yang menyesuaikan dengan keadaan semasa kita dunia sekarang nak ngaji, berarti kita ambil contoh yang sesuai. Berarti sebelum tu jadi kita kena boleh tatbik kawaid baru boleh buat. Berartinya contoh maknanya bukan ilmu. Berarti contoh yang mana masa Yunan tu ada lagi contoh banyak bertentangan akidah. Sebab tu khilaf di antara ulama. Mantik Yunan tu boleh dipelajari atau tidak, tu baik tiga pendapat tentang hukum. Pandangan Imam Ibn Salah wan Nawawi tu haram. Nah, insyaAllah kita baca. Haram kedua. Haram tu bukan dimantik. Nah, kalau kita tengok ilak-ilak, kalau tengok kitab ni, kitab Syekh Rasulullah seperti Syekh Sabban. Syekh Sabban. Bukan Syekh Sabban, Syekh Malawi. Syekh Kabir dia tu bukan dimantik, dia contoh. Berarti contoh tu, jadi Imam Nawawi dan Ibn Salah yang hukum ke haram kerana contoh. Contoh ni lebih-lebih lagi mubtadi'in. Oleh kerana mubtadi'innya fokus di contoh. Dia tak fokus di kawaid. Apa boleh tengok contoh? Jadi punah akidah. Sebab itu Imam Nawawi hukum haram. Oleh kerana mubtadi'in dia fokus di contoh, bukan jadi kawaid. Adapun di sisi Imam Ghazali, dia kata fardu kifayah. Fardu kifayah. Imam Ghazali ni bukan tilik di mubtadi'in, dia tilik di orang mumtahin. Orang dah dapat Imam Ghazali. Seperti kita tahu, mereka ni dah faham akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dah boleh beza dengan Mu'tazilah, dengan Mujassimah. Berarti mereka ni patut kena mengaji mantik Yunan. Supaya apa? Supaya nak menolakkan syubuhat. Fardu kifayah. Semua tu tak ada tanakut ahli dia. Bukan tanakut di antara Imam Nawawi dengan Imam Ghazali. Tengah mereka buat syubhat. Tengok ni, Imam Syafi'i sama Syafi'i dia berlawan. Bukan berlawan. Imam Nawawi kan Syafi'i, Ibn Salah pun Syafi'i. Biar lagi Imam Sayuti pun Syafi'i. Jadi ketiga orang ni haram. Imam Nawawi, Ibn Salah dan Imam Sayuti. Tiga-tiga Syafi'i. Mari Imam Ghazali fardu kifayah, masya-Allah. Jadi jauh sangat tu. Fardu kifayah dengan haram tu. Benar tak? Ia tilik haisiyah min haisu kita tahu. Orang ni min haisu mubtadi'in. Min haisu ni permulaan. Orang ni min haisu fuq muntahin. Mereka yang dah belajar banyak dah ilmu akidah. Akidah dia ni dah selamat, makna dah boleh beza dengan ahli sunnah dengan yang lain. Berarti mereka ni patut belajar. Tapi yang baru ni tak patut. Sebab
yang baru, yang fokus di contoh. Apabila contoh, rusak akidah dia. Tapi Imam Nawawi haram. Pihak-pihak yang menyelesaikan masalah iaitu Imam Subki. Imam Subki inilah yang tilik di antara dua ni. Dia katanya harus bagi mereka yang dah selamat akidah. Tapi tidak harus bagi mereka akidah tak tenang lagi. Jadi kena tafsil mantik Yuna. Adapun mantik yang kita belajar ni, kitab Sulam, Matnus Sulam bagi Akhdari, Isawuji bagi apa? Kita bagi Imam Al-Bahari kita kata. Risalah Syamsiyah bagi Najmuddin Katibi kita kata. Ataupun kitab Mukhtasar bagi Imam Sanusi, kita katanya. Itu tak ada mengapa. Waktu tak masalah. Seperti yang dalam kitab Risalah soal jawab Ibn Yasif ada yang jawab. Jadi mantik hak lain pada seperti Sulam ni, dia tak mengapa. Jadi tak ada khilaf tentang masalah haruf. Jadi semua kata haruf semua. Illa syaz, dia tak buat kira lah. La ibrah fi syuzuz. Tidak boleh buat kira. Yang syaz, kita tafuk mujassimah dia tak kira. Oleh kerana mereka mujassimah ni, dia tasawur tak jelas. Dia hukum terus. Mantik haram. Dia mantik haram. Maka dia ambil sandar, dia tak Imam Nawawi untuk sebagai kuat hujah mereka. Tapi dia tak tilik alasan Imam Nawawi itu haram kenapa, dia tak tilik. Dia tilik semata, Imam Nawawi dah haram, cukup. Jadi umum, jadi Sulam pun haram tak di sisi mereka. Isawuji pun haram. Jadi apa saja dinamakan mantik haram semua. Wallahu a'lam. Habis, kemudian kita katanya cukuplah. Jadi itu dipanggil mabadi dia. Jadi alhamdulillah kita nak pelulai sedikit lagi tak kita ni. Saya pun tak panjang tentang mabadi, jadi cukup kat tu. Jadi yang kita akan belajar insya-Allah khatam dalam bulan Ramadan ni, kitab Sulam Munawraq bagi Syekh Allamah Al-Akhdari. Syekh Akhdari rahimahullahu taala. Jadi Syekh Akhdari kita katanya iaitu Sahibul Mats Abdul Rahman Al-Akhdari rahimahullahu taala. Kitab dia ni. Jadi kita akan mulai kitab dia. Jadi kitab dia ni semua ada berapa page ni? Lebih kurang berapa? Bila ada bila? Page dia berapa tu? Ada tertulis. 142. Satu berapa? 142. 140 page. Lah kitab dia ni semua ada 142 page. Jadi banyak juga. Banyak juga ni. Jadi alhamdulillah. Jadi Syekh Akhdari dia ni seorang ulama yang meninggal pada tahun 983 Hijriah. Dari kurun 10 lah. Syekh Akhdari. Nama dia Abdul Rahman bin Muhammad Al-Akhdari rahimahullahu ta'ala. Dia ni kelahiran dia di satu kampung nama Biskirah di Jazair. Jazair ni apa panggil? Algeria. Jazair. Sepada dengan Maghrib. Tapi kitab dia ni Masya Allah. Dia ni makna setengah daripada orang yang Allah Ta'ala terima. Cepat terima doa. Langsung terus. Nama panggil Waliyun min awliya illah lah dia ni. Mana bukan qadar kata ulama saja. Kitab dia ni barakah. Seperti kitab kita kata Sulam ni, contohnya Sulam ni banyak syarahan. Tu dalil. Jadi kitab dia ni barakah. Sebab dalam mukadimah yang kita akan belajar ni, mana kitab dia ni lah boleh untuk mendalami kitab mantik yang lain. Begitulah saya mengaji dulu pun segala masyayikh ngaji dulu tu macam itulah. Jadi mulai dengan Sulam semua. Sulam Isawuji. Sulam tapi Isawuji. Tapi dengan dua kitab ni barakah bolehlah buka kitab-kitab lain. Jadi barakah kitab ni. Jadi ada kunci untuk kita nak mendalami dalam kitab mantik yang lain. Jadi bukan biasalah walaupun sedikit kita bahasan matan dia, tapi barakah. Dengan sebab itu kita tak ulama sebelepas pada Syekh Akhdari kita tak qul 10 belah kita kata kalau kita baca dengan cara halusi mereka yang belajar mantik pasti belajar Sulam. Seperti Syekh Zakir Ansari saya kata. Bukan Syekh Saudi, Syekh ni belakang dah. Seperti kita kata Ibn Bajuri, Syekh Dusuki,
Jadi ulama mulai kita kata kurung 10 ke bawah. Jadi kebanyakan sulam. Lepas tu ada karang banyak kalau kita nak himpunkan syurah, panggil segala syarah. Syuruh bukan syurah. Syuruhul sulam ni banyak. Tapi yang banyak dipelajari idahul mubham. Idahul mubham. Syekh Ahmad Ad-Daman Khuri. Itu panggil syarah. Syarah untuk mubtadi'in lah. Permulaan. Lepas tu Hasyah Bayuri dibelajar. Lepas tu Hasyah Sabban Malawi. Banyaklah. Itu kitab yang dibelajar. Baik, Syekh Akhdari rahimahullahu ta'ala, ulama yang meninggal pada tahun 983 Hijriah. Kita mulai kita ya. Baik, kita tak lewatkan masa. Kita akan hari ini kita mulai mukadimah saja. Mudah-mudahan besok hari ini kita akan sambung masuk isi tajuk. Hari ini kita mukadimah. Kita usahawi habis mukadimah. Ingat saya mengaji dulu. Seorang guru saya seorang tu luar biasa juga cara mengajar dia. Manhaj mengajar dia. Muqaddimatul kitab dia tak baca di awal. Ada dia tanya, kenapa Syekh tak baca mukaddimah? Oh ya, tak kalau baca mukaddimah awak ni belum belajar ilmu mantik. Belum gerti ilmu mantik, belum gerti ilmu bayan. Belum gerti ilmu wadah. Allah. Kalau gitu tak kisah, tak payahlah bagi awak nak ngaji mukaddimah. Mukaddimah muallif dah. Pakai terus masuk isi kandungan. Luar biasa tak? Jadi kalau kita tengok, kalau mulai isi kandungan mula di mana? Mula di fal mantiq. Wa ba'du tu. Wa ba'du fal mantiq lil janani tu. Di situ mula tajuknya. Tapi kalau muqaddimah alhamdulillah hingga sampai kepada yahudu min bahri ma'ani lujaja tu, ia panggil muqaddimatul kitab. Muallif, maka muqaddimah muallif. Maka muqaddimah muallif ni ada banyak ilmu. Kalau kita nak mendalami ni bukan ada beberapa ilmu. Dengan sebab tu kita mutari tak payah. Tak payah. Kita terus masuk ilmu. Macam tu. Lepas tu tinggal terus. Luar biasa kat saya tengok. Alasan dia nak tinggi alasan dia. Dia katanya awak ni tak meratai ilmu lagi. Jadi orang nak baca muqaddimah ni pasti kena meratai ilmu dulu. Boleh baca muqaddimah. Sampai setengah kitab muqaddimah kitab ni susah. Muqaddimah seperti Makudi. Setengah kitab Makudi. Syarah Junuyah tu. Muqaddimah masya-Allah. Tapi baru masuk dalam tak ada apa. Nak ayat muqaddimah tu ya ada bagai ilmu tu. Kalau orang mendalami boleh ambil istifadah. Mantik lah, bayan lah, ilmu wadah lah. Banyak ilmu. Kalau kita tak belajar, jadi kita dengar sajalah. Bayan, tashbih, ista'arah. Apa ista'arah? Kalau kita tak belajar kan. Habis tu setengah guru pakat mulai. Jadi tak baca. Kalau baca saja. Baca baik barakah. Baik. Tak salah. Baik, kita tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala. Wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa ulumi masyayikhina fid daraini. Amin. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'ijal fikri li arbabil hijab wa hatta anhum min sama'il aqli kulla hijabin min sahabil jahli. Tengok dia kaca. Jangan cakap. Hatta badat lahum syumusul ma'rifah ra'au muqaddarati hal munkashifah. Nahmadu jalla al-in'ami bi ni'matil imani wal islami man hassana bi khairi man qad ursila wa khairi man hadzal maqamatil ula Muhammadin sayyidi kulli muqtafa al-arabiyil hashimiyil mustafa salla alaihi Allahumma damal hijab yahudu min bahril ma'ani lujaja wa alihi wa sahbihi zabil huda masyubbihu bi anjumin fil ihtida wal mantiq wa ba'du fal mantiq. Baik, kita bertiskan tu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi seperti biasalah, saya pun tak panjang lebar tentang basmalah. Jadi basmalah ni kalau kita nak mau ifrad dia, nak ambil apa, kita nak ambil apa? Nak ambil kitab dia ni.
berkaitan dengan basmalah ni ada banyak juga ulama bahas. Seperti kita tahu risalah bagi Syekh Zakaria Ansari. Syekh Zakaria Ansari ada satu risalah nama Risalah fil Basmalah wal Hamdalah. Kecil lah saya ada sebut. Lepas tu syarah atas risalah Zakaria ni saya pun duk cari-cari juga lah insya-Allah. Wallahu alam. Saya temu duk tengok dalam internet tu makhtutah, iaitu syarah bagi Ibni Abdul Haq Sambati. Jadi syarah atas risalah hak Syekh Zakaria Ansari. Ada banyak baik kok. Tapi cetak ke Allah alam sekarang cetak atau belum. Dan juga risalah kubra alal basmalah bagi Syekh Sobban. Ni besar. Kita syarah basmalah. Jadi dia tak ada bahasan lain. Jadi ulama kita ni masya-Allah. Jadi setiap kadang-kadang kalau kita tak suka kata dia nak bahaya panjang. Bismillah ni makna luar biasa lah. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi panjang ni bahas. Tapi kalau kita yang Allah banyaknya ilmu, ada ilmu. Ilmu Allah Ta'ala ni banyak. Jadi banyak lagi yang kita belum tahu. Tentang basmalah tu banyak yang ulama ngarang. Jadi bismillahirrahmanirrahim biasa sering kita dengar katanya setiap ulama mulai kitab dia dengan basmalah kerana nak ambil tabarruk, berkat, barakah, dan juga nak amal dengan hadis Nabi SAW, dan juga kerana nak meniru Al-Quranul Karim. Kita kata itu alasan dia. Kerana nak tiru kitabillah, oleh kerana setiap surah dengan basmalah, dan juga kerana nak amal dengan hadis Nabi SAW. Nabi sabda kata kullu amri zibarin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Banyaklah fafidah fahuwa ajzam, dan riwayah banyak situ. Jadi setiap perkara yang baik kalau tak mulai dengan basmalah berarti benda itu kurang barakah. Jadi setiap ulama kita khususnya ahli sunnah wal jamaah di dalam apa bidang ilmu semua mulai dengan basmalah. Kitab dia kalau kita buka pun basmalah. Sampai kitab yang barakah. Sampai kita sekarang pun masih lagi dah ambil istifadah, ambil faedah. Dengan nama Allah yang amat pemurah lagi amat pengasihani. Itu je dah. Alhamdulillah. Segala puji itu lillah, yakni bagi Allah. Allazi akhraja, yang mengeluar, yang qad akhraja, sesungguhnya telah menzahir. Akhraja makna azhara ataupun aujada. Boleh tak? Ikhraj mana tu? Ikhraj mana ijad ataupun aujada mina bukan. Makna menzahirkan daripada yang tak ada kepada ada. Dipanggil ikhraj. Menzahirkan daripada asal tak ada kepada ada. Allah Ta'ala lah. Berartinya segala alam ni Allah Ta'ala yang menzahirkan, yang mengadakan. Yang menzahir apa? Nata'ijal fikri. Natijah bagi pikiran. Berarti kalau kita tengok sini, bagi orang mendalami ilmu akidah Ahlussunnah wal Jamaah, jadi kita dah reti katanya musannaf kita ni akidah dia Ahlussunnah wal Jamaah. Oleh kerana insya-Allah di belakang kita sebelum khatam tu, ni ada bahasan tiga mazhab besar Ahlussunnah, Falasifah, Mu'tazilah dalam kitab kita ni. Oleh kerana berkaitan dengan kias. Berarti kias apa contohnya ni 1 2 muqaddimah kubra. Soalannya natijah ni. Ada tukah jadi sendiri? Macam mana? Apakah hubungan di antara muqaddimah dengan natijah? Tu bertiga mazhab Ahlussunnah, Falasifah, Mu'tazilah. Jadi kita Ahlussunnah wajib panggil adi. Apa adi? Makna kata boleh menyalahi. Berartinya natijah dengan muqaddimah semua tak Allah Ta'ala menjadi. Falasifah tak. Muqaddimah yang menjadikan natijah. InsyaAllah kita akan bahas. Jadi kita faham daripada sini, qad akhraja, pada awalnya sesungguhnya Allah Ta'ala mengeluar. Allah Ta'ala natai. Kalau kita fahamnya natijah, berarti natijah bagi muqaddimah ni Allah Ta'ala menjadi. Bukan muqaddimah lah yang mengeluarkan natijah. Kalau falasifah tak,
Mukaddimah tu yang keluar natijah. Bukan Allah. Oh, tempat pening tu. Tempat pening kita kalau kita tak belajar akidah tu pening tu. Situ tempat yang tasyabuh, dia keliru. Orang nak mengharamkan mantik tu. Jadi di sini kita dah faham kata, oh, musannaf kita ahli sunnah wal jamaah, bukan mu'tazilah, bukan falasifah. Musyabbihah tak kisah. Kita tak kisah mula musyabbihah ni. Musyabbihah, mujassimah, dia tak ada saham dalam ilmu akal. Kita buka sejarah. Kita buka kitab, mana mujassimah, musyabbihah yang wisaham kepada ilmu akal. Baik ilmu mantik, baik ilmu makulat, kita kata tak ada. Yang banyak sahamnya ahli sunnah jamaah, kita kata. Mu'tazilah pun ada. Falasifah, 3 ni ya. Mujassimah tak ada. Mujassimah hanya nak apa? Nak rutuh saja. Bid'ah. Mujassimah. Yang mengeluarkan natijah fikir li'arbabi. Li'arbabi, yakni li'ashab. Allah Ta'ala mengeluarkan natijah berfikir bagi siapa Allah Ta'ala keluar? Yakni bagi ashab, bagi yang mempunyai al-hijah, yakni al-aql. Jadi Allah Ta'ala mengeluarkan natijah fikiran bagi yang mempunyai akal. Berarti kita manusia lah. Jadi kita faham dalam mukaddimah, kita faham, oh, kita ni dah faham tentang ilmu berkaitan akal. Berarti mantik. Jadi mukaddimah tu menunjuk dah, katanya selagi akan nak sebut kita ni tentang mantik, khususnya tentang natijah bagi mukaddimah. Mantik lah. Alhamdulillah, ini mukaddimah. Jadi ibarat atau istihlal. Jadi kita tengok mukaddimah tu, kita dah faham katanya selagi akan bahas ni iaitu tentang ilmu mantik, tidak ilmu lain. Kita faham di mukaddimah. Wa hatta, atau hatta mana azala, menghilang. Anhum, Allah Ta'ala juga menghilang. Tuhan juga menghilang. Anhum, daripada mereka itu apa? Daripada arbabil hijah. Yang ini daripada ashabil. Allah Ta'ala menghilangkan daripada mereka itu, yakni mereka itu yang mempunyai akal, iaitu klik kepada apa? Anhum klik kepada arbabil hijah, klik situ min sama'il aqli. Min sama'il aqli, daripada langit yang diserupa dengan akal. Jadi idafah musyabbah bih kepada musyabbah. Jadi min al-aqli kas-sama. Ya gitu. Ni susah ni. Habis kata mukaddimah ni susah. Ya mai ilmu bayan lah tu lah. Habis tengok ulama. Mana? Tak pasti ilmu Arab. Mukaddimah Faridah. Dah belajar tak Faridah? Faridah lagi Syekh Ahmad. Oh, susah tu. Mukaddimah dia tu. Bukan ilmu biasa tu. Kalau kita tengok mukaddimah tu, oh, muallif ni bukan biasa orang. Kalau biasa orang tak boleh buat mukaddimah macam tu. Sebab apa? Ada banyak ilmu tu. Tashbih lah, belum lagi ilmu bayan. Oh, kalau kita tak belajar ilmu bayan, tak faham tu. Isti'arah tu lah, inilah apa istilah disebut dalam bayan tu, tak faham. Ni sama ni. Min sama'il aqli. Allah Ta'ala menghilangkan daripada mereka itu ashabil aql, daripada akal yang seperti langit. Masya Allah. Kerana apa? Kerana langit ni tepat naik kan. Kerana langit tepat naik. Kerana apa dibanding? Kita kata mana wajah syabah? Wajah syabah. Kita tak akal seperti langit. Macam mana akal seperti langit? Kita tengok langit. Kita tengok langit dulu. Jadi langit ni tepat naik matahari. Tepat naik matahari berarti cerah. Jadi nur, cerah. Begitu juga akal. Jadi akal tepat makrifah. Tepat nak kenalkan makrifah. Jadi kena guna akal. Mana tu? Berarti akal ni makrifah nur. Satu nur itu. Langit ni matahari. Satu nur pula situ. Sebab tu dibandingkan akal seperti langit. Oleh kerana sama-sama tempat bagi apa? Bagi nur. Akal nur dia ialah makrifah. Langit nur dia ialah syams. Menghilang apa? Menghilang kullah. Kullah hijabin. Tuhan juga menghilangkan akan segala hijab. Segala sekatan.
Dah. Tuhan menghilang. Bukan. Ni kita tengok semua ni. Isnad sana kepada Allah belaka. Bukan kepada dia benda. Tu menurut kata musanna kita ahli sunnah wal jamaah. Oleh kerana ahli sunnah wal jamaah tak ada yang lain yang wi bekah malaikat Allah. Tuhan saja wi bekah. Min sahabil jahli, daripada jahil yang seperti apa? Awan. Sahab dia. Awan Panggil apa panggil? Awan Yang gelap tu yang awan nak hujan dah. Yang ni hijab daripada tiap-tiap dinding ataupun sekatan daripada jahil yang seperti sahab. Kenapa seperti sahab? Jahil ni makna sekat, gelap. Jahil ni makna gelap. Begitu juga langit, cerah-cerah, tiba-tiba datang sahab, gelap. Nak hujan tu, gelap tu. Ni pun juga min jahli kasahabi, ani fi zulmah. Sa'ning min akli kasamai fi nur. Fi mahalin nur, tempat bagi cahaya. Fi mahali zuhurin nur tadi. Wajah syabah dia fi mahali li zuhurin nur. Fi mahalin li zuhurin nur. Hak ni fi zulmah. Kita bandingkan jahil seperti awan, ni sama-sama tergelap. Zulmah. Masya Allah tengok. Musanna kita ni masa yang mengarang ni tak silap saya umur 20 ni. Tengok tu hebat dia ilmu tu. Boleh. Bukan biasalah Syekh Akhdari ni. Hatta sehingga. Sehingga mana? Sehingga mana Allah Ta'ala menghilang. Yang ni Allah Ta'ala menghilang daripada gelapan jahilan itu sehingga badat. Badat mana? Zahara, sehingga zuhir. Jadi makna tak asal Allah tak otak kita ni gelap, maka Allah Ta'ala menghilang. Menghilang sehingga mana? Badat lahum. Zuhir bagi mereka itu, yakni mereka itu arbabil hijah. Lihat situ. Yakni ashabil aql, yang punya akal. Zuhir sumusul ma'rifah. Jadi al-ma'rifah kasyams. Zuhir akan makrifah seperti matahari. Masya Allah. Jadi Tuhan menghilangkan gelap-gelap. Sehingga nyatalah bagi mereka itu makrifah. Makrifah yang seperti matahari. Al-ma'rifah kasyumuh, yakni kasyams. Yakni bila finur. Cerah. Dia cerah. Setelah mana asal gelap, apabila cerah, nampak tak? Apabila dia cerah, otak tu dia cerah. Ra'au, melihatlah mereka itu. Jadi mereka itu dia arbabil hijah. Mukhaddaratiha, yakni mukhaddar mana tu? Kegelapan. Asal dia mukhaddarat ni asal dia nak wayak ini ni mukhaddarat. Asal mukhaddarat mana dinding, sekatan yang tersembunyi. Mukhaddarat asal dia. Yang ni sekatan yang tersembunyi bagi klik mana tu? Klik kepada syumusul ma'rifah. Jadi lepas tu dibandingkan sekatan saat ni tu, iaitulah masalah yang sokbah, masalah yang payah. Berartinya akal kita setelah mana tuhewi makrifah, syumusul makrifah, maka kita dapatlah, akal kita ni boleh dapat apa? Masailah sokbah, masalah payah-payah ni jadi boleh dapat menyelesaikan. Maka mukhaddarat ni dengan makna tu dinding yang tersembunyi bagi cahaya matahari. Berarti kita kata, boleh kita kata ini bagi, kalau kita cakap zuhir kita matahari. Matahari ni kalau kita dekat dengan dia tu, panas sangat. Tapi apabila jauh demi jauh tu ya kurang sikit panas. Lepas tu apabila jauh-jauh tu ya ada udara, ya ada apa saja tu, jadi ada dinding yang tersembunyi. Jadi kita tengok tu kadang-kadang kita rasa nampak matahari, tapi pada hakikatnya ada dinding.
ada yang duk sekat-sekat tapi kita tak nampak benda tu sebab sembunyi sangat. Tapi setelah mana dibanding apa? Dibandingnya setelah mana Allah Ta'ala lebih makrifah kepada kita, walaupun benda payah sangat, payah banyak, jadi boleh lihat. Munkashifah. Apa munkashifah? Ai muttadihah. Apa mudah? Ternyata. Jadi setelah mana Allah Ta'ala muzahirkan bagi mereka itu makrifah, jadi mereka itu pun dapat melihatkan masalah yang payah. Jadi ternyata. Jadi munkashifah jadi akan ternyata. Jadi ternyata. Apa? Jadi mutabik lil waqi'. Semua tu Allah Ta'ala menjadi, bukan akal saja. Kalau falsafah dah, bukan Allah Ta'ala akal. Dia akal itulah yang membuatkan manusia ni gini. Oh, tu pelik pening. Itu falsafah. Falsafah ni sangat pening. Ya masail dia tu kan apa? Ya kalau kita tanya kenapa boleh falsafah macam tu sangat. Kerana punca besar sekalinya dia ni terima suatu benda memberi bekas atas suatu benda yang lain. Itu masalah. Kalau dia sekat tu, maka juz'iyat lain tu tak terima. Sebab akal dia tak pegang dia tu boleh terima. Di api ni lah boleh menghangus. Tu masalah. Di api tu boleh menghanguskan suatu. Artinya menghangus tu bukan yang lain. Api tu. Kita ahli sunnah bukan. Kita ahli sunnah walaupun kita sana kepada api, tapi sana itu adatan, bukan sana taksir. Wah, kita mengajar akidah kan. Kita tak kenapa boleh menghangus ni kertas ni. Api. Kita tak api. Lepas tu, tak salah ke tak? Tak salah sebab kita ahli sunnah bukan kita sandar situ taksir, kita sandar adat. Adatan. Kenapa boleh tak ada? Ada juga satu ketika api tak boleh lebih apa. Tu dengan adat. Adat ni kebiasaan. Ada falsafah tak? Falsafah tu kalau dia tak cakap macam makna taksir terus. Jadi api taksir kepada suatu. Sebab tu suatu hangus. Tapi susah. Ya mantik ni sebenar kalau kita belajar, kalau kita dah mahir akidah jadi boleh kita terus. Jadi apa? Kita katanya jadi menguatkan akidah kita lagi. Jadi terus jadi apa? Jadi pagar. Jadi benteng bagi akidah kita tu. Jadi alat untuk benteng akidah kita. Terus sudah. Tapi kalau kita je mantik saja, kita perlu lagi belajar akidah, ya susah. Jadi seolah kita kalau orang peranggak, kita boleh baju perang nak guna untuk apa? Tak tahu nak guna untuk apa. Ada alat tapi tak tahu nak guna. Lama-lama alat tu jadi tahu sebab tak nak guna. Tapi kalau kita dah boleh guna, okey, pakai guna terus. Nah sebab itu kalau akidah kita okey, alhamdulillah. Nahmaduhu, kami ucap nahmaduhu akan Allah Ta'ala. Kami puji akan Allah Ta'ala. Jalla alal in'ami. Atas segala nikmat. Jalla makna yang maha agung. Tuhan mana hal keadaan yang maha agung atas in'ami, atas nikmat dia tu. Atas nikmat dia. Atas dia memberi nikmat. Binikmatil imani wal islami. Menikmat saat itu dengan nikmat Islam dan iman dengan Islam. Jadi kita terima kasih, kita puji atas Allah Ta'ala yang memberi nikmat iman dengan Islam. Oleh kerana dua ni wahuma min a'zami ni'am wa kafa bihima minan ni'mah. Alhamdulillah ni. Man hassana. Man hassana mereka. Mereka kita katanya siapa hu tu, man ni badal pada hu. Nahmanuhu, kami ucap kita katanya puji akannya, pionnya tu man. Man itu kena Allah Ta'ala lah, iaitu mereka yang menentu akan kami bi khairi man, dengan sebaik-baik bagi mereka. Qad ursila, sesungguhnya diutuskan dia kan mereka. Berarti
Allah Ta'ala lah yang menentukan kita ni dengan sebaik-baik utusan, iaitulah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Ta'ala juga. Di man tu bada pada hu. Kalau kita era ni bada pada hu, domain hu. Wa khairi, atas pada khairi, dan sebaik-baik. Allah Ta'ala juga yang menentukan kita ni dengan sebaik-baik man haza. Mereka yang himpun. Haza makna jamaah. Mereka yang himpun al-maqamatil ula. Maqamat maratib. Al-ula yang maha tinggi. Ialah Nabi Muhammad. Tak ada maqam yang paling tinggi Nabi Muhammad SAW. Baik segala semua tinggi belakang dia. Kita dah jelas lah kisah Isra Mi'raj tu, dalil kata dia ni tinggi semua. Nak siapa arah tak ada ya, itu Rasul lain sampai ke sana. Tinggi semua. Dan juga dia ni jadi imam bagi Sayyidul jadi segala mursalin semua. Jadi Allah Ta'ala yang menentukan kita ni dengan sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau gitu siapa man ursila? Pada pula Muhammadin. Boleh dah. Nak era dah. Siapa man ataupun khairu man usila ataupun khairu man hazana jawab atas itu dah. Iaitulah Muhammadin. Habis baca Muhammadin tu. Bi khairi Muhammadin. Ya baca hukum. Muhammad ni hebatnya usul takbir dia tak Allah. Bukan biasa ni Syekh Akhdari ni. Takbir dia tu. Cara susunan dia tu. Nak ya tabar tu apa ilmu dia ni tu bagi tu sungguh tinggi. Muhammadin, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Muhammad Sayyidi, penghulu. Penghulu kulli muktafa ai kulli muttaba. Bagi tiap-tiap yang mengikut, yang diikut. Sama ada semua Nabi kita lah penghulu bagi tiap diikut. Penghulu Sayyidil Anbiya wal Mursalin maknanya. Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Al-Arabiyyi. Nabi Muhammad tu yang dibangsakan kepada Arab. Jadi sifat Al-Arabiyyi ni jadi sifat ataupun naat bagi Muhammad. Muhammad mana yang dibangsakan kepada Arab, iaitu Banu Hashim, iaitu Banu Adnan. Al-Hashimi yang dibangsakan kepada Hashim, keturunan ke Bani Hashim. Kita kata Al-Mustafa ay Al-Mukhtar, maknanya terpilih daripada segala makhluk-makhluk. Salla alaihi Allah, telah selawatlah atasnya oleh Allah. Tu apa makna selawat kepada Allah? Makna Tuhan wi rahmat. Apa tak? Salah kalau minallah bermakna rahmat. Salah minal malaikah makna apa? Istighfar. Salah min ghairi ma daripada lain kedua makna ad-du'a. Dia panggil mustarak apa? Mustarak lafzi. Satu lafaz berbilik makna. Ada tak? Solah tapi makna tu banyak. Makna tu tengok haisu tu, min haisu tu. Jadi solah min Allah, doa. Makna Tuhan memberi Tuhan memberi rahmat. Jadi kita minta doa minta Allah Ta'ala tu memberi rahmat. Madamal hijah. Apa makna dia? Selama mana al-hijah, hijah ni makna akar. Selama mana akar. Mana masdariyah dah. Masdariyah. Muddatat dawam makna dia. Selama mana akal. Akal yakhudu. Yakhudu ni makna yaqta, yang boleh memutus. Akal yang boleh memutus. Al-lujaja. Apa makna al-lujaja? Makna dia air yang ombak tu. Lujaja air yang duk ombak tu, gerung tu. Ya asal dia guna.
yakhudu lujajan min bahril ma'ani. Yang memutuskan omok-omok daripada laut ma'ani. Jadi yang daripada makna yang seperti air laut. Apa makna ni? Apa maksudnya? Yang memutus ini, yang memutus lujaja, apa makna lujaja? Omok tu kalau kita banding. Omok ni dibandingkan seolah kata supaya masalah yang payah. Masa ila sa'. Jadi akal. Yang memutus. Selama akal memutus mimbah. Maka isnad yakhudu kepada akal dengan isnad majazi, bukan hakiki. Allah Ta'ala sebenarnya yang memutus, tapi dengan sebab akal. Lujaja makna dia masa ila so'bah, masalah yang payah. Min bahrin ma'ani, apa min bahrin ma'ani? Ai min ma'ani kalbah, daripada makna seperti air laut. Nak kata makna dalam. Ada? Makna dia tu dalam dah seperti air laut. Tapi akal setelah mana Allah Ta'ala ni boleh memutuskan, boleh menyatakan. Memutus ini makna tu boleh menyelesaikan. Masya Allah. Wa alihi, dan solat saat itu atas keluarganya. Wa alihi dan keluarganya. Maka ahli ni kilah antara ulama. Tengok apa? Alun Nabi makna al-mu'minun. Ni hak kuat kali. Tengok katanya tak boleh makan zakat. Kalau al-alihi sebut ahli fi maqamid doa, kalau dalam doa mana al-mu'minun. Kullu taqiyyin mu'min. Tiap-tiap orang takwa yang mukmin. Itu fi maqamid doa. Tapi kalau bukan maqam doa, iaitulah kalau tu yang gamar jumhur daripada ulama kita, iaitulah orang tak boleh makan zakat. Orang tak boleh makan zakat. Wasahbihi, dan sahabat. Orang yang dapat temu dengan Nabi. Lepas tu beriman, matilah keadaan beriman. Kalau mati kufur tak lagi sahabat. Murtad kita kata murtad lagi sahabat. Sahabat mana? Sahabat semua kita kata Nabi meninggal semua sahabat ada 124,000 sahabat jumlah. Semua tu radhiyallahu anhum, Tuhan redha semua. Sahabat mana? Zawi, yang mempunyai al-huda, yakni petunjuk. Bi-ai apa? Tak ingat hadis tak apa. Sahabi kan nuju. Bi-ai apa? Bi-ai ihtadaitum. Ikutlah yang mana-mana yang akal ikut, maka dihidayatkan. Artinya je banding ni, maknanya mafhul pada hadis tu. Zawi Zawil huda, yang mempunyai hidayah min, daripada huda min, bukan min, man. Mereka baca mira man. Mereka mana? Syubbihu pia zawil huda, itu mereka yang dibandingkan. Jadi bandingkan mereka itu sahabat tu dah. Bi anjumin, dengan biteh. Dengan biteh. Apa boleh banding apa biteh? Pilih tidak. Pada petunjuk. Jadi apabila tunjuk, balik ikutlah kita nak. Kita nak turut mana-mana. As-sahabi kan nujum bi ayyihim ihtadaitum. Jadi sahabatku seperti bintang, dengan mana-mana mereka itu engkau turutlah. Nescaya dihidayatkan oleh kamu. Tu. Itu nak ya katanya sahabat. Kamar dia kita berhenti sekarang ni, insya-Allah muhadharah qadimah kita akan masuk tajuk terus. Baru masuk tajuk kita akan apa? Kita akan naik di loh. Pakai loh. Kemudian kata musannif wa ba'du fal mantiqu lil janani nisbatuhu kan nahwi lil lisani fayasimul afqara an ghairil khata wa an daqiqil fahmi takshiful wita.